Sakitnya macam Rasulullah ditanya, Rasulullah sakit tak kat mana Rasulullah? Rasulullah jawab, sakitnya sakaratul maut ni macam kamu kena libas pedang tu 1000 kali. Cung tubuh badan kamu. Tubuh badan kamu tu kena libas dengan pedang tu 1000 kali kena libas. Kita ni kan tengok kena libas dengan rotan pun kita tak tahan dah. Tengok kadang-kadang kan bila kena public caning, kawan-kawan kita kena waktu mana kena kat sekolah public caning tu, cikgu rotan depan di hadapan khalayak ni, pom sekali tu mata kita tutup gitu, dengan tangan kita tutup. Kenapa? Ngeri kita rasa. Tu dengan rotan, ni bukan dengan rotan ni, dengan pedang. Dengan pedang macam kena cincang, kena cincang. Tu badan ini bila kena cincang sebanyak mana? Rasulullah sebut sebanyak 1000 kali cincangan. Allahu Akbar. Doalah biar Allah ringan pada kita, biar kita ni boleh tersamat di saat itu. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang tajuk yang penting ini, iaitu tajuk saat mana sakaratul maut yang berlaku dalam kehidupan kita, saat mana kita nak menghadapi kematian pada diri seseorang. Sebelum daripada kita berjumpa dengan mati, maka kita berjumpa dengan sakaratul maut. Sakarat ini di antara masa, di antara kita nak hidup di dunia dan kita hidup di alam akhirat. Itu dipanggil sakarat. Sakarat di antara masa tersebutlah dipanggil masa di antara kita hidup di dunia ini untuk kita nak masuk kepada satu alam akhirat. Ulama' sebut masa tersebut kita nampak dua-dua alam. Satu alam dunia pun kita nampak, yang kedua alam malakut pun kita nampak. Alam malaikat dipanggil. Alam gaib tu pun nampak, Allah bagi. Cuma di waktu itu kita tak boleh berinteraksi dah dengan yang dinamakan dengan, kita tak ada interaksi lagi dah dengan manusia di atas dunia ini. Bila sampai saat sakaratul maut, maka terputus terus dah amalan kita, dan terputus terus perhubungan kita dengan manusia. Jadi yang ada perhubungan kita dengan malaikat saja saat mana kita dekat nak menghadap depan Allah. Masa ni Allah tukar masa yang sepatutnya kita rasa sekejap, tapi kita rasa jadi panjang. Sebagaimana kita tidur, bila kita tidur, saat mana kita tidur tu kadang-kadang kita tidur sekejap je, 5 minit je, tapi kita dah round dunia dah, mimpi round dunia, kita dah mula, kita berjalan, kita dikejar dan sebagainya. Mimpi kita tu mimpi lama, panjang masa kita. Sakarat ni pun sama juga. Sakarat ni Allah tukar masa daripada masa dunia kepada masa sakarat, dipanggil. Masa sakarat ini masa yang tak sama lagi dengan masa kita ni. Sebab tu kita walaupun ada orang yang kena tembak, dia tembak tu laju, peluru tu kena tubuh badan dia, tapi jarak di antara peluru nak kena pada tubuh badan dia tu Allah jadikan panjang masa untuk dia sakit sakarat itu sendiri. Ini
Kalau kita tengok kan, kadang-kadang filem-filem India, dia lambatkan peluru tu sampai. Kita tengok demikian kan. Filem-filem cerita-cerita Tamil ni biasa demikian. Kadang-kadang dia sempat mengelak tu nampak peluru. Dia jadi demikian. Ni nak sebutnya apa dia? Masa tu dia relaykan saja. Dia lambatkan saja. Allah demikian juga. Bila kita dekat nak meninggal dunia, Allah jadikan panjang masa. Walaupun masa tu kita tengok 5 minit, orang yang hidup nampak 5 minit. Tetapi orang yang meninggal dunia tu, dia dah rasa bagaikan berbulan-bulan saat mana dia melalui saat itu. Itu dia akan jadi demikian. Rasanya keadaan itu sebab kena pada siapa? Kena pada orang yang sampai ajal untuk diri dia. Bila sampai ajal pada seorang, dia akan rasa sakaratul maut. Dan masa inilah kita akan rasa kesakitan. Masa inilah kita akan rasa saat yang sukar untuk kita nak lalui. Inilah yang dinamakan dengan sakaratul maut, yang berlaku kepada semua sebelum daripada kita ini, dan mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini. Kecuali yang tak rasa saat ini ialah satu je kelompok yang disebut dengan orang mati syahid. Orang mati syahid, Allah jadikan pada diri dia tak rasa sakaratul maut ni. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Suatu di kalangan alim ulama diajar kepada kita ni asyahidu amanina. Mati syahid ni menjadi cita-cita dalam hidup kita. Jadi demikian. Kenapa kita nak mati syahid ni? Salah satunya kelebihan orang mati syahidnya, dia tidak ada sakaratul maut. Ini kelebihan orang mati syahid. Banyak lagi lah kelebihan yang lain. Tapi bila orang mati syahid ni masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, nak hidup lagi tak? Dia akan jawab, nak. Dia sebut, nak hidup kembali. Bila tanya kenapa nak hidup, tak sakit sakaratul maut, tak rasa saat sakarat. Tapi bila tanya orang mukmin, nak hidup lagi tak? Orang mukmin jawab, tak nak hidup dah, perit, rasa sakit sakaratul maut tu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Yang ni yang menyebabkan masing-masing orang mukmin bila masuk dalam kubur, mereka jawab, bila malaikat tanya nak hidup, tak nak hidup. Yang nak hidup ni beberapa kelompok saja yang nak hidup. Yang cuba nak hidup juga. Siapa golongan yang nak hidup juga ni? Ada 3 golongan kan. Anda pernah sebut pada jemaah. Yang pertama, orang meninggal dunia dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Orang Islam, tapi dia buat zalim pada diri dia sendiri. Ni orang nak hidup balik. Bila masuk dalam kubur, dia sebut terus pada malaikat, qala rabbirji'un, Tuhanku, aku nak hidup balik. Bagi peluang untuk aku hidup balik. Tak kisah dah. Sakit sakarat ini, walau bangun sekalipun sakit pada diri aku nak hidup. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang nak hidup balik ni, orang yang hidup memang lawan syariat. Di atas dunia ni, dia berani lawan syariat. Bila dia lawan perintah Allah, tiba-tiba Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Ada orang yang macam ni kan, orang yang hidup, bila dia hidup atas dunia ni, dia lawan perintah Allah. Tapi dalam dia lawan perintah Allah tu, dia dapat segala nikmat. Kita jadi pelik kan, dia tak semayang, tapi tubuh badan segar-segar je. Dia tak puasa, tapi dalam hidup dia rezeki dia bertambah. Rezeki dia bertambah. Dia tak puasa dalam bulan Ramadan. Dia tak buat haji, dia tak keluar zakat, tapi kaya-kaya hidup dia. Kita jadi pelik dalam hidup kita kan. Dia tak tutup aurat, tapi jodoh ada je dalam hidup dia. Kahwin cerai, dia ni. Hidup dia ni sampai begitu sekali. Kita ni puas mandi bunga, tak berjumpa-jumpa bunga dia panggil. Dalam hidup kita ni, nak sebutnya gambaran orang pelik, kita jadi pelik. Kenapalah kita ni duha solat, kemudian surah Al-Waqi'ah baca, tapi dalam hidup kita ni 10 akhir Ramadan ni pun kita cuba dapatkan juga, tapi rezeki susah dalam hidup kita. Kita jadi pelik. Pelik kita ni. Tak, jangan pelik. Kita sebut, ni Allah jadikan orang yang tak semayang, tak solat, tak tutup aurat ni, Allah buka segala pintu yang dia nak. Cadangnya apa dia? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa gembira tu,
akhasnahum baghtatan, kami rentap nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, di waktu mana dia masuk menghadap depan Allah tu, tercengang-cengang dia. Allah, hidup baliklah malaikat, aku nak hidup balik. Nak hidup balik, kenapa nak hidup? Nak buat balik amalan soleh dalam hidup dia. Ni dua. Yang kedua, ni ada orang yang macam ni kan, kita ni sampai kita tegur dia, jangan buat macam ni, kau mati nanti. Dia jawab balik, peduli apa engkau dengan aku? Kubur aku kan, kubur engkau kan. Dia ulang benda-benda yang demikian. Kita ni sampai tak boleh, walaupun kubur engkau, kubur aku, yang jadi masalahnya kubur engkau sebelah kubur aku tu. Yang ni jadi masalahnya. Dan kita ni jawab nak ingatkan kawan-kawan kita ni. Tapi ada orang yang dia berani lawan sungguh, aku tak peduli. Dalam hidup ni aku lawan, disebut demikian. Bila dia lawan tersebut, ini golongan kedua dipanggil. Yang ni nak hidup balik. Yang tiga, yang masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, tengok belakang depan, tengok kosong amalan menghadap depan Allah. Sembahyang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada langsung. Tak ada langsung pahala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat 103. Bermula 103 tu Allah cerita, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad, orang yang masuk kubur tiba-tiba kosong amalan dia. Bila kosong amalan, kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca dia tak jaga yang disebut dengan hidup di atas dunia ni, dia sesat sepanjang hidup atas dunia. Kat mana kita sesat? Dalam keyakinan kita sesat, dalam ibadah kita sesat, dalam akhlak kita boleh jadi sesat. Yang ni bila kita tak boleh jaga yang tiga benda ni, menyebabkan kita semayang pahala tak ada, puasa tapi pahala tak ada. Rasulullah sebutkan, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dapat lapar dan dahaga. Maksudnya apa dia? Kosonglah amalan dia tu. Berapa ramai? Wa kam min qa'im, berapa ramai orang yang bangun malam, dia tak dapat apa-apa daripada bangun malam dia, illa ta'ab wan nasab, kecuali dia dapat letih dan juga dahaga, letih dan lelah daripada diri dia. Punca apa jadi demikian? Kerana dia tak jaga tu, keyakinan dia tak jaga, kemudian ibadah dia tak jaga, akhlak dia tak jaga. Bila dia tak jaga tiga benda ni, kosong amalan dalam hidup. Keyakinan kita pergi yakin selain daripada Islam, yakin dengan liberal, yakin dengan nasionalis, yakin dengan sekularis. Padahal semua Islam ni tak boleh tolong pun kita dalam kubur nanti. Bila kita masuk dalam kubur ni, bila kita masuk dalam kubur je, maka di waktu tersebut yang boleh tolong kita hanyalah Islam. Islam je boleh tolong. Yang lain tu tak boleh tolong. LGBT lagi tak boleh tolong. Yang geng-geng apa dia, geng-geng softland ni kan dipanggil. Geng-geng softland ni tak boleh tolong langsung kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita ni siapa? Yang boleh tolong kita ni ialah yang disebut dengan Islam, yang boleh tolong dalam hidup kita. Ini dipanggil keyakinan. Hidup ni lagi lama lagi kuat keyakinan kita dengan Islam. Ini cara demikian. Tanda kita kuat keyakinan dengan Islam, lagi tua kita lagi warok dalam hidup kita. Itu tanda kita yakin dengan Islam. Jangan kita ni semakin tua, semakin longgar ikatan kita. Semakin berusia, semakin tak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak pada kitanya, biar kita ni saat mana kita dekat nak meninggal dunia tu, kita ni datang husnuzan billah. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah ni apa dia? Kita ni bila melalui sakaratul maut, sakit macam mana pun kita, mulut kita ni boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun kita ni dekat nak meninggal dunia tu, Allah pilih kita kematian tempat yang terbaik, kematian dalam keadaan masa yang terbaik. Ini sebutnya gambaran bagaimana Allah pilih kita dalam keadaan husnul khatimah yang Allah jadikan pada kita saat mana kita melalui sakarat pada diri kita ni. Ini tajuk yang kita bincang ni, tajuk mengenai sakarat ini. Dan hari ini kita akan mula sambung lagi cerita tentang Nabi-Nabi saat mana melalui sakarat pula macam mana. Dia mula tuan kitab kita ni sebut macam mana keadaan Nabi
Nabi siapa dia? Yang pertama Nabi Ibrahim AS. Al-Muhasibi menyatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahawa Allah Ta'ala berkata pada Nabi Ibrahim AS, wahai kekasihku, bagaimana kamu merasakan mati? Allah tanya pada Nabi Ibrahim, rasa macam mana saat mana kamu mati? Kan kita berhenti pada muka surat 42 tu. Muka surat 42 tu tak jumpa dah. Macam ni tak makan kuih raya lagi ni. Kalau makan kuih raya ni tak jumpa terus tak ni. Al-Muhasibi menyatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahawa Allah Ta'ala berkata pada Nabi Ibrahim AS, wahai kekasihku, Allah tanya Nabi Ibrahim, kamu ni kekasih aku, bagaimana kamu merasakan mati? Bila kamu dekat nak mati tu kamu rasa macam mana? Wahai kekasih, Ibrahim AS menjawab, kematian bagiku seperti setrika yang amat panas. Mati-mati ni macam kena gosok dengan penggosok tu, yang setrika yang menggosok pakaian tu, yang amat panas, yang digosok pada kain yang bulu yang basah. Bunyi macam mana? Waktu mana perhatikan sembuh air tu kan? Sembuh air tu, yang sembuh air lah. Kalau kat Mesir dia sembuh dengan mulut, dia sembuh. Kalau kat Mesir kita tengok kedai dobi dia tu, kita tengok malam-malam ladu tu, dia masuk dalam mulut dia sembuh, dia sembuh. Kemudian baru dia gosok, bunyi tu sah bunyi. Yang ni kat Mesir, tapi kat Malaysia kita ni tak ada lah. Parahan sekarang jangan pula lepas pada ni tak nak hantar ke dobi dah, tak nak hantar dah kedai pakaian. Tapi di Mesir begitu, biasa je, normal je pada mereka sebut. Dengan mulut-mulut dia tu lah, senang cerita je. Tambah kalau bulan Ramadan ni lagi suka tengok, nak sebutnya demikian. Walau mana sekalipun nak sebutnya, dalam keadaan kita gosok di atas air yang basah tu, bunyi macam mana? Bunyi sah, bunyi sah gitu. Nabi Ibrahim kata pada Allah, sakitnya saat itu macam tu lah, macam setrika yang gosok atas kain yang basah, yang berbulu basah, sehingga kan kain bulu tersebut kering sekelip mata. Bila lalu tu kering teruskan. Allah Ta'ala kemudian berkata, sesungguhnya kami telah memudahkan kematian bagi kami. Ibrahim, beza yang kamu sebut tu kamu rasa sakit kan, tu paling ringan yang aku bagi pada kamu. Itu paling ringan yang aku bagi pada kamu. Saat mana kamu rasa sakit tu ringan tu, aku ringankan untuk diri kamu kesakitan kematian. Kalau Nabi Ibrahim AS rasa macam tu, kita ni tak boleh nak dibayang lah. Rasa macam jengkau yang godok tu badan kita ni, tarik begitu. Kalau kita nak sebutnya macam jengkau letak atas badan kita tu, robek je badan kita gitu. Nak sebutnya gambaran bagaimana sakitnya. Kalau Nabi Ibrahim tu pun rasa sedemikian rupa. Diceritakan bahawa ketika mana roh Nabi Musa AS sampai kepada Allah Ta'ala, tuan kitab kita ni sebut, dia tak sebut sumber daripada mana, tapi dia sebut, diceritakan, dia sebut gambaran demikian. Allah Ta'ala berfirman pada roh Nabi Musa AS. Allah tanya pada roh Nabi Musa AS, wahai Musa, bagaimana kamu merasakan kematian? Tanya roh Nabi Musa, kamu rasa macam mana wahai Musa saat mana kamu melalui kematian tadi? Nabi Musa AS menjawab, kematian yang aku rasakan seperti burung hidup yang dipanggang, burung yang hidup dipanggang di atas panggangan itu. Tengok macam burung yang dipanggang, hidup-hidup tu terbakar dengan apa dia yang disebut dengan bulu-bulu dia, terbakar. Begitulah aku rasa. Kalau nak digambarkan macam mana sakitnya saat sakarat itu, ya Allah, macam mana? Macam burung yang kena panggang di atas api itu, terbakar. Kemudian burung hidup yang dipanggang itu dalam keadaan dipusing-pusing, itu pun mengerikan. Setengah-setengah di kalangan kita ni kan tak sanggup nak makan ayam panggang, ayam golek tu kan, ayam golek tepi jalan tu, kadang-kadang dijual bulan-bulan Ramadan gini. Setengah di kalangan kita tak sanggup lah. Kenapa? Ngeri tengok disebut, ngeri tengok. Ada yang tak sanggup, ada yang sedap je disebut demikian. Ada di kalangan kita ni macam-macam gaya lah,
Tapi yang tak sanggup tu, kalau kita tanya, kenapa tak sanggup makan? Ngeri Ustaz. Tengok suasana kena panggang tu kan, kena golek tu, tak sampai tahap demikian. Yang ni pun, bila sakarat ni berlaku, macam mana rasanya? Rasa macam itulah, kena pusing demikian. Dalam riwayat lain diceritakan, kematian bagiku, kata Nabi Musa AS, bagaikan kambing yang dilapah hidup-hidup. Bagaikan kambing. Bila saat mana sakitnya sakarat ini, rasa macam mana? Rasa macam kambing yang dilapah hidup-hidup itu sendiri. Nabi Isa AS, Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Hawariyun, pengikut Nabi Isa AS, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan kemudahan kepada kamu semua ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi Isa AS disebut wahai Hawariyun. Hawariyun ni maknanya pembantu Nabi Isa AS. Kamu berdoa pada Allah, biar Allah jadikan sakaratul maut itu menjadikan kemudahan saat mana kamu melalui saat yang demikian. Kerana apa dia? Kerana melalui saat sakarat ini tidak memudahkan. Melalui saat sakarat ini satu benda yang amat sukar pada seseorang itu. Ada riwayat yang menyatakan bahawa pedihnya kematian lebih sakit daripada rasa sakitnya akibat libasan pedang, gergaji dan juga gunting yang menggunting badan kamu. Pedihnya saat mana sakarat ini sakit sungguh, bagaimana? Macam kena libasan pedang, kemudian gergaji dan juga gunting. Abu Nu'aim Al-Hafiz menyatakan dalam bukunya, dalam kitab Al-Hilyah, suatu hadis daripada Ma'khul, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la mu'ayanatul malikil maut ashaddu min alfi darbatin bis-sayf." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, la mu'ayanatul malikil maut, sesungguhnya rasa sakit saat mana dekat-dekat nak meninggal dunia melebihi rasa sakit libasan 1000 mata pedang yang melibas saat demikian. Sakitnya macam, Rasulullah ditanya Rasulullah sakit tak kat mana Rasulullah? Rasulullah jawab, sakitnya sakaratul maut ni macam kamu kena libas pedang tu 1000 kali. Cum tubuh badan kamu. Tubuh badan kamu tu kena libas dengan pedang tu 1000 kali kena libas. Kita kan tengok kena libas dengan rotan pun kita tak tahan dah. Tengok kadang-kadang kan bila kena public caning, kawan-kawan kita kena, waktu mana kena kat sekolah public caning tu, cikgu rotan depan, di hadapan khalayak ni, pom sekali tu, mata kita tutup gitu, dengan tangan kita tutup. Kenapa? Ngeri kita rasa. Tu dengan rotan, ni bukan dengan rotan ni, dengan pedang. Dengan pedang macam kena cincang, kena cincang. Tu badan ini bila kena cincang sebanyak mana? Rasulullah sebut sebanyak 1000 kali cincangan. Allahu Akbar. Doalah biar Allah ringan pada kita, biar kita ni boleh tersamat di saat itu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal malaikata taqtatiful abd wa tuhbisuhu walaula dhalika lakana ya'du fi sahara wal barari min syiddati sakaratil maut. Para malaikat sentiasa memperhatikan dan mengamati gerak-geri seorang hamba. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, malaikat maut ni mengejar je tiap-tiap masa. Mengejar kita ni tiap-tiap masa. Bila nak tarik nyawa orang ni? Bila nak tarik nyawa seorang ni? Tiap-tiap masa kita ni taqtatiful abd. Malaikat ni sentiasa mengekori je kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Allah sebut demikian. Kalau sekiranya ada di kalangan kamu yang cuba melarikan diri pada kematian, mati itu mengejar kamu. Malaikat tu kejar je kamu. Fa innahu mulaqikum. Sama juga dengan hadis Rasulullah. Malaikat ni taqtatiful abd wa tuhbisuhu, sedang mengira-ngira, sedang tengok je bila masa yang sesuai nak tarik nyawa kita.
Bila masa untuk nak tarik nyawa kita? Walaula dzalik, kalaulah tidak demikian, maka hamba tersebut akan sejauh-jauhnya menuju pada gurun yang tandus. Kalaulah manusia ni sedang, malaikat ni sedang kejar, malaikat maut sedang kejar dia akan lari sampai ke gurun tandus. Lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lakana ya'du fis sahara, nescaya dia akan lari sampai ke gurun padang pasir, wal barari min syiddati sakaratil maut, dan dia lari sejauh-jauhnya menuju gurun yang tandus kerana takutnya saat sakaratul maut itu sendiri. Kita ni kan kalau nampak malaikat maut duduk mengekori kita, rasanya lari cari tandas, cari apa dia, bilik yang kebal, cari semua tempat. Rasulullah sebut, nak suruh apa dia? Jangan bagi nampak ni, jangan bagi nampak ni. Jangan ada ni yang sedang mengikut ni. Tapi oleh kerana Allah tutup, tak nampak. Bila start tak nampak ni? Kita tanya, bila start tak nampak malaikat maut ni? Bila zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa dahulu, saya pernah ceritakan pada jemaah, sebelum daripada ni, mengikut dalam riwayat, malaikat maut ni dia nampak, kita nampak. Bila dia datang, kita nampak. Nampak dia datang untuk nak cabut nyawa. Sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam. Bila zaman Nabi Musa alaihissalam, dia datang, ditempelingnya muka Nabi Musa alaihissalam. Ditampar je sekali, pom sekali tu, tersembur keluar biji mata malaikat maut ni sendiri. Disebut demikian dalam kitabnya cerita. Bila terkeluar biji mata tu, malaikat maut ni mengadu pada Allah. Ya Allah, dia kata, aku ni Musa, tanpa aku dia sebut. Tanpa aku ni. Dia kata sampai keluar mata ni. Dia kata, kenapa dia? Kerana dia ni tak nak mati lagi. Tak nak mati lagi. Dia tamparnya aku, ya Allah. Allah jawab. Allah kembalikan balik mata tersebut. Kemudian Allah sebut, mulai daripada sekarang ini, kamu malaikat maut tidak akan dapat dilihat oleh makhluk manusia lagi. Bila sehinggakan yang tak nampak ni siapa dia? Syaitan pun tak nampak. Syaitan pun tak nampak. Dia nampak bila? Bila sampai di langit dunia. Sampai di langit dunia, dah turun malaikat maut. Turun tu, barulah syaitan nampak malaikat maut datang nak cabut nyawa manusia. Barulah berkejaran. Kejar saja manusia. Suatu kalau kadang-kadang dalam jiwa kita ni, dia dirasa takut mati. Misal contoh, sebenarnya bukannya yang dinamakan dengan kita nak mati, tak, tapi gangguan syaitan. Syaitan provoke kita. Syaitan datang menakut-nakutkan kita. Kamu nak mati dah ni, nak mati ni. Kamu rasa dah sejuk dah. Kamu dah rasa tu. Syaitan sebut. Kita pun jadi rasa takut. Ada orang yang kena penyakit ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar mandikan dia. Kerana dia kena ain, dipanggil demikian. Dia kena ain. Ain ni maknanya suasana dia semua tak kena. Buat benda saya ingat mati. Nak tidur tak boleh, takut mati pada diri dia. Kenapa? Gangguan syaitan. Padahal syaitan sendiri pun tak tahu. Tak tahu yang kita ni akan mati bila. Syaitan tak tahu. Sehingga bila syaitan tahu? Sehingga kita tahu yang kita mati dahulu, baru dia tahu kita akan mati. Waktu mana cabut nyawa ni, tarik daripada hujung kaki tu, malaikat tarik itu pun tak tahu kita ni mati. Tak tahu. Tarik sampai ke lutut, tak tahu lagi. Tarik daripada lutut sampai ke pusat, tak tahu lagi. Tarik sampai di halkum, sampai di halkum, kita pun bawa perasan Allah mati, kita sebut. Allah mati tu, bila perasan mati, baru malaikat ni tahu, oh mati. Malaikat baru tahu. Kemudian barulah yang disebut dengan apa dia? Syaitan ni tahu. Syaitan, oh mati dia ni. Bila tahu dia mati ni, syaitan pun berubah terus. Menyamar menjadi arwah ayah, menyamar menjadi arwah ibu. Saat mana roh kita sampai di halkum, kita tahu dulu kita mati, barulah malaikat tahu kita mati. Barulah yang disebut dengan apa dia? Syaitan tahu yang kita ni akan mati. Sebab tu dalam hidup kita ni, pada diri kita ni, setiap kali mana rasa takut mati tu, mulut kita sebut terus, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ulang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ulang dan ulang. Lama-lama jadi reda tu badan kita. Kalau ulang pun rasa takut juga. Tambah-tambah kita kan, bila kita dah datang usia 60 tahun, kita dah rasa dah penyakit pula banyak, kita rasa macam tak nak mati dah pada saat demikian. Maka kita diajar supaya apa dia?
ulang, sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali sehari. Ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dalam masa yang sama sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan hilang perasaan takut nak mati tadi pada diri seseorang. Ni amalan-amalan yang kita buatlah. Kalau selain daripada itu, mandi. Rasulullah suruh ambil daun bidara tu, ramah daun bidara tu sebanyak, kita ambil 21 helai daun bidara, kemudian ramah dalam air, kemudian kacau, baca ayat kursi dan sebagainya, kemudian mandi sebelum maghrib. Setiap petang mandi, buat amalan demikian. Mudah-mudahan kita jadi ringan untuk badan kita daripada rasa ketakutan tadi. Ni kan kita ni kan, ada setengah orang tak nak datang dengan kuliah cerita bab mati ni kan. Orang tanya, kenapa? Kalau saya dengar ustaz cerita tu seram sejuk saya jadi rasa macam nak mati dah, dia sebut. Lebih baik saya tak datang, saya tak mati sikit. Ni ada yang jadi demikian, dia sebut demikian. Kadang-kadang kita cerita ni nak suruh, bukan nak suruh jadi seram sejuk, tidak, tapi kita sebut ni nak suruh apa dia? Kita bersiap, kita boleh tahu, oh ni step kita akan lalui macam mana, ni keadaan yang kita akan lalui bagaimana pada diri kita saat mana kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pada mak kita, ayah kita, suasana-suasana saat yang kita nak menghadap di hadapan Allah nanti. Dinyatakan dalam satu riwayat daripada Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi bahawa setelah mana malaikat maut mencabut nyawa semua makhluk, Allah Ta'ala mengarahkan mencabut nyawanya sendiri. Malaikat maut lalu berkata, bila dicabut nyawa dia sendiri, aku bersumpah, seandainya sebelum ini aku tahu mengenai pedihnya sakaratul maut, maka aku tidak akan mencabut nyawa orang mukmin itu sama sekali. Baru dia tahu, dia panggil. Disebutnya bila alam ini Allah matikan, mati semua, tak ada dah yang hidup. Dah berlaku kiamat, tinggal yang hidup siapa? 4 malaikat maut, malaikat Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat Jibril. 4 ke 5 begitulah disebutnya yang ada. Bila yang ada ni Allah tanya, siapa lagi yang ada? Lalu dia jawab, malaikat Israfil, malaikat maut, kemudian malaikat Jibril, malaikat 5 malaikat ni disebut ni, 4 ke 5 disebut begitu. Kemudian Allah kata, tidakkah aku sebut dah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang menyawa ni kena merasai kematian. Semua kena mati, katanya Allah. Bila sebut semua kena mati tu, malaikat maut cabut nyawa mereka. Lalu cabut nyawa malaikat cabut nyawa malaikat Jibril, cabut meninggal dunia semua. Tinggal malaikat maut dengan Allah. Allah tanya malaikat maut, siapa lagi yang ada? Aku, engkau. Dia sebut demikian, aku dan kamu ya Allah. Allah jawab, aku katakan tiap di kalangan setiap yang hidup ni kena mati, kamu pun kena mati. Malaikat maut kata, oh aku kena mati juga ke ya Allah? Allah sebut yang hidup ialah aku saja. Aku saja yang hidup. Manakala yang lain semua kena mati, kamu kena cabut nyawa kamu sendiri. Dia pun mula cabut. Bila dia cabut nyawa dia tu, dia bertempik meraung. Bila dia tempik meraung, dalam satu riwayat yang lain dan kitab yang lain cerita, kalau kita hidup, kita dengar tengyang-nyang yang dia bertempik meraung tu, bunyi gemar dia tu, gemar yang dia bertempik meraung, mati habis makhluk atas muka bumi. Kerana dia rasa sakit sungguh. Bila dia rasa sakit sungguh ni, malaikat maut ni, dia bertempik tu, dia sebut terus, kalau aku tahulah macam ni sakitnya kematian, nescaya aku tak cabut-cabut nyawa manusia dah. Oh, baru dia tahu. Kita sebut, baru dia tahu sakit. Maknanya tiap di kalangan kita ni, bila dah meninggal dunia dah, alam ini pun senyap je terus. Allah mula tanya, limanil mulkul yaum. Allah tanya, mana raja-raja atas dunia dahulu? Mana pembesar-pembesar atas dunia dahulu? Allah cabar, limanil mulkul yaum. Milik siapa pada hari ini? Kerajaan siapa lagi yang besar pada hari ini? Bila senyap je alam ni. Alam ni senyap je. Lalu Allah cabar terus, limanil mulkul yaum.
Mana yang hebat-hebat atas dunia dahulu? Lalu Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah yang esa dan paling berkuasa. Allah sebut demikian. Selama mana senyap ni? Disebut selama 70,000 tahun. 70,000 tahun. Senyap je. Ada yang riwayat kata 70 tahun. Senyap je. Bila alam ni senyap je, barulah Allah turunkan yang disebut dengan apa dia? Turun air hujan. Air hujan, air mani orang lelaki. Turun ni, turun. Bila turun, barulah tiupan kebangkitan. Allah hidupkan malaikat Israfil. Bila hidupkan malaikat Israfil mula tiup saja, mereka bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bangun siapa yang pertama. Lepas ada malaikat-malaikat ni dah hidup ni, aku orang yang pertama yang bangkit di akhirat nanti. Bila aku bangun saja, aku tanya terus malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadil yaum? Malaikat Jibril, hari ni hari apa? Malaikat Jibril jawab, Malik Yaumiddin. Hari inilah hari yang disebut Malik Yaumiddin, raja pada pemilik hari pembalasan. Lalu malaikat Rasulullah tanya terus. Lepas mana tu Rasulullah tanya terus, aina ummati ya Jibril? Mana umat aku ya Jibril? Tanya terus, mana umat aku? Kalau kita akan tanya, mana isteri aku malaikat Jibril? Mana anak aku? Tak. Rasulullah sebut apa dia? Mana umat aku ya Jibril? Lalu malaikat Jibril pun mula sebut, kejap lagi akan bangkit. Nampak Rasulullah mula cerita. Bila bangkit dia manusia ni, Rasulullah kata, aku tengok ada seorang Nabi berjalan dengan seorang pengikut. Ada seorang Nabi, ada 2 orang pengikut kat belakang dia. Ada seorang Nabi, walaisa ma'ahu ahad. Tak ada seorang pun pengikut belakang. Jalan seorang-seorang je dia. Tak ada pengikut. Aku ni sibuk cari mana umat aku. Kemudian aku tengok ada hitam besar je, satu kelompok yang hitam. Aku pun berlari. Rasulullah sebut aku berlari nak pergi pada kelompok hitam itu. Fazanantu annahum ummati. Aku sangka tu mesti umat aku, kata Rasulullah. Mesti umat aku. Tiba-tiba malaikat Jibril tahan. Malaikat Jibril tahan terus. Malaikat Jibril kata pada dia, tak, Rasulullah, tu bukan umat kamu. Innahum Musa wa qaumuh. Itu Nabi Musa dengan kaum dia. Terdiam Rasulullah. Walakin inzurul ilal ufukil akhar. Lalu Rasulullah sebut terus, tapi lepas itu malaikat Jibril sebut, cuba kamu tengok belakang kamu. Belakang kamu tu, Rasulullah pun paling faiza sawadun azimun kabir. Rasulullah kata, masa tu hitam jauh lebih besar daripada yang tadi, yang aku kejar tadi. Lalu malaikat Jibril sebut, innahum ummatuk, mereka tu umat kami. Rasulullah sebut terus, malaikat Jibril sebut, innahum ummatuk, itu umat kami. Wa ma'hum sab'un alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Ya Rasulullah, yang ramai itu kamu tengok hitam ramai itu, ada lebih kurang umat kamu 70,000 yang akan masuk dalam syurga tanpa dihisab dan tidak diazab oleh Allah SWT. Rasulullah kata ada 70,000. Rasulullah sebut demikian. Bila sebut saja 70,000 tu, orang ni, satu kelompok 70,000 ni, dia akan berjalan terus. Dia tak melalui saat kena hisab. Tak ada hitungan. Jalan terus masuk syurga Allah SWT. Ini kumpulan di pada mahsyar Allah. Lalu Rasulullah berhenti cakap tu. Rasulullah pun berhenti tu. Rasulullah masuk dalam rumah Rasulullah. Rasulullah berhenti pun masuk dalam rumah. Bila Rasulullah masuk dalam rumah dia, Rasulullah tengah-tengah kuliah, Rasulullah sebut tu, Rasulullah berjalan masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah dia tersebut, sahabat-sahabat ramai-ramai yang duduk depan Rasulullah ni, masing-masing bising. Masing-masing mula bercakap. Tak ada peluang kita kan. Mesti 70,000 tu orang yang tak pernah sembah berhala. Kita ni pernah hidup sembah berhala. Bangun seorang lagi sebut, bukan kita tu. Ni mesti orang yang bangun tahajud malam. Kita ni jenis malas bangun tahajud malam. Kemudian orang ni pun riuh, bukan kita lah. Yang boleh jadi orang yang rajin bersedekah. Orang rajin bersedekah ni memang dapat peluang demikian. Masing-masing riuh. Tengah-tengah riuh tu, tengok bagaimana tawaduknya sahabat-sahabat kan. Kalau kita jadi sahabat-sahabat, mesti kita kata, tu kita lah, tu kita tu. 70,000 tu mesti kita, sebab kita dekat dengan Rasulullah kan.
Patutnya demikian. Tapi sahabat-sahabat ni masing-masing kata, tak ada, bukan kita. Tengah riuh tu, nak bincang 70,000 ni siapa? Rasulullah keluar balik. Rasulullah tanya, kamu bising pasal apa? Rasulullah tanya. Kamu riuh aku dengar sampai dalam rumah ni. Kamu bincang pasal apa? Rasulullah katanya, sahabat-sahabat sebut, kami nak tahu siapa 70,000 tu yang boleh masuk syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, mereka ni Rasulullah sebut terus, ada 4 ciri pada diri dia. Mereka ni humul ladzina la yarqun. Yang pertama, orang yang tak pernah berjumpa dengan tok bomoh. Humul ladzina la yarqun, tak pernah berjumpa dengan tok bomoh. Nah, senang, bahasa yang mudah. Jangan berjumpa dengan tok bomoh. Jangan tersilap jumpa dengan tok bomoh. Tok bomoh kelapa, tok bomoh temikai, tok bomoh yang ada ni. Yang jangan humul ladzina la yarqun. Ataupun dulu-dulu kan orang kita ni, dia kalau kencing malam, dia ambil benang hitam tu kan, dia baca, kemudian dia balut, dia ikat dekat perut ni, diikat dekat tangan ni. Ni tok bomoh ni, kerja tok bomoh, diikat dekat tengkuk ni. Yang pertama, yang ni jangan. Wala yastarqun. Yang kedua, Rasulullah kata, dia tak pernah menjadikan diri dia tok bomoh pada orang lain, membomohkan orang. Jangan sampai la yastarqun, dia membomohkan orang. Fuh kanan, fuh kiri dia ni, pandai-pandai dia menjadikan diri dia demikian. Yang ketiga, Rasulullah sebut wala yatatayyarun. Orang yang dia tak pernah percaya kepada tatayyarun. Tatayyarun ni maknanya adat khurafat, dia panggil. Adat khurafat di kalangan kita. Dulu-dulu kan orang kita kan, kalau mengandung anak sulung kan, dia minta lenggam perut kan. Lenggam perut ni, ambil kelapa, kemudian gelekkan kelapa di atas perut ni. Jatuh sebelah kanan, lelaki. Jatuh sebelah kiri, perempuan. Jatuh tengah-tengah, pondan. Senang pada diri dia. Ni yang jenis demikian. Yang ni buat benda-benda yang tatayyaru. Tak boleh tidur terlentang atas, tidur di tengah atas padang, nanti burung helang lintas. Kalau burung helang lintas, nanti kan dia kata, kita mati. Ni pun sama juga. Tatayyarun. Dia tengok, bila kita mandi, kita buka baju kita kan, tengok ada tahi lalat kat sini, ada tahi lalat. Dia kata, mati kena bunuh ni dia ni. Senang je dia sebut demikian. Kawan tu pun padam, nak padam macam mana tahi lalat ni, supaya tak mati kena bunuh ni. Macam-macam gaya. Ni percaya tatayyarun. Jangan percaya benda-benda demikian. Kemudian yang keempat, Rasulullah sebut wa ala rabbihim yatawakkalun. Hidup mereka sentiasa bergantung kepada Allah. Bila Rasulullah sebut saja begitu empat-empat ni dalam majlis Rasulullah tu, bangun terus orang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan, dia bingkai bangun. Dia sebut, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, anta minhum, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut, kata Rasulullah. Kamu salah seorang di kalangan 70,000. Allah suka kan kita, kalau kita boleh hidup zaman Rasulullah begitu, suka kita ni, anta minhum. Bila Rasulullah kata Uqashah, kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut, Rasulullah sebut terus, Uqashah ni lagi kuat amalan. Lepas Rasul lagi buat amalan. Bila tahu dia ni di kalangan 70,000 tu, lagilah dia ni semakin bersemangat untuk dia melakukan amal soleh. Kalau kita tak ada, kalau kita bila Rasulullah sebut kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut, balik tidur tak bangun-bangun dah semayang, tak payah buat dah, jamin dah masuk syurga. Jamin dah pada diri kita demikian. Dia akan jadi demikian. Tapi yang ni Uqashah ni lagi dia kuat. Bila dia duduk saja, bangun sahabat seorang lagi bangun. Dia kata apa dia? Ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga biar saya di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah jawab, sabaqaka Uqashah. Uqashah lebih mendahului daripada kamu
sebelum kamu mendahului Ukasyah. Maknanya apa dia? Buatlah amalan masing-masing, kata Rasulullah. Jenuhlah aku nak jawab. Lepas orang ni duduk, bangun pula orang lain. Duduk orang ni, bangun pula orang lain. Maknanya Rasulullah kata, buatlah amalan. Aku dah bagi tahu kepada kamu, dalam hidup ni, pada masing-masing ni, masing-masing buat amalan. Sepanjang kita hidup ni, nak suruh kita selamat daripada masuk dalam neraka, dan kita ni dimasuk di kalangan kumpulan 70,000 di kalangan mereka yang dimasukkan dalam syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah SWT. Kita harap supaya semua yang hadir pada pagi ni di antara mereka tersebut, insya-Allah. Kita berdoa biar kita ni sampai di akhirat tu janganlah kita disoal, jangan kita didakwa, jangan kita dihisap. Sampai di akhirat jalan terus masuk syurga Allah. Tak ada lamanya berdiri pada mahsyar Allah. Ini masuk kumpulan tersendiri. Lalu alim ulama jawab, dia kata, kalau 70,000 sikitnya ni sebut. Ialah bayang 70,000 zaman Rasulullah sampai kita hari ni. Anggap kita ni boleh masuk tak? Kalau kita nak bayangkan mereka yang masuk syurga tanpa dihisab dan diazab. Lalu alim ulama kata, setiap seorang pecah pula pada 70,000 orang. Setiap seorang pecah pada 70,000 orang. Di kalangan 70,000 tu boleh tarik lagi seorang, tarik 70,000 lagi. Mudah-mudahan kita masuk dah, insya-Allah. Bila sebut gitu kita rasa lapang sikit dada kita. Kalau dengar tadi 70,000 tu macam sesak dada. Tak ada dah harapan kita. Kalau kita gaya kita ni. Tapi kalau daripada seorang pecah 70,000 lagi, dasar pada dalam satu riwayat yang lain sebut, maka berkembanglah di kalangan mereka yang masuk syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah. Yang ni hadis ni cerita demikian keadaan sakaratul maut malaikat tadi. Diriwayatkan daripada Syahr bin Husyayb, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai pedihnya kematian. Lalu baginda bersabda, rasa sakitnya kematian yang paling ringan adalah seperti duri keras yang ada dalam kapas. Sedangkan duri itu tidak keluar daripada kapas kecuali kapas itu juga dibawa bersama. Maknanya bila duri itu cucuk dalam kapas, macam mana? Tarik je duri tadi dengan kapas-kapas tu melekat. Begitulah sakitnya saat mana kematian seseorang. Syahr berkata, semasa ajal Amru bin Al-Ash, ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Terus dia nak buktikan macam mana sakarat ini sendiri. Lepas pada cerita Nabi, cerita sahabat terus. Lepas cerita Nabi-Nabi melalui sakarat macam mana. Kemudian dibuktikan pula macam mana sahabat-sahabat melalui sakarat. Salah satunya Amru bin Al-As, dia benar Mesir. Kalau para hadirin sekalian pergi ke Mesir, sampai hari ni ada lagi Masjid Amru bin As. Masjid Amru bin As ni ada makam dua-dua orang, anak dia Abdullah bin Amru bin As dan juga Amru bin As. Di Mesir ni sendiri ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pun sahabat, kemudian ayah dia pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia sampai ke Mesir, penyakit Sungai Nil Mesir ni surut tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun air mesti surut. Dan perangai orang Mesir pula, bila surut air Sungai Nil ni, mereka akan cari ratu cantik, mereka pilih seorang ratu cantik, mereka korbankan ratu cantik itu dalam sungai itu. Bila mereka campak ratu cantik itu, di zaman jahiliah, tempat kita ni ratu cantik bagi hadiah. Zaman dahulu ratu cantik campak je masuk dalam sungai. Ini sebut demikian. Kemudian bila campak dalam sungai itu, mati ratu cantik tersebut, air sungai ini akan naik. Zaman Amru bin As, dia sampai di Mesir, perangai sungai ini macam tu lagi. Dia pun hantar surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia cerita perangai sungai ni, Sungai Nil ni. Tiap-tiap tahun memang jadi perangai Sungai Nil ni macam tu. Tanya orang-orang sebelum daripada ni pun begitu. Hantar surat pada Sayyidina Umar, cerita tentang perangai Sungai Nil. Lalu Sayyidina Umar pun jawab. Sayyidina Umar jawab apa dia? Aku jawab balik, bukan hantar surat kepada Amru bin As, dia hantar surat pada Sungai Nil. Hantar surat pada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, aku Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Dia sebut demikian. Aku nak bagi tahu pada kamu, aku dengar cerita perangai kamu ni surut
sekali dalam setahun mesti surut dan mesti dikorbankan wanita. Aku nak bagi tahu, sesungguhnya kami datang membawa Islam. Bila kami datang membawa Islam, Sayyidina Umar sebut, kami hidup dengan mengikut perintah Allah, bukan kami hidup mengikut perangai kami. Wahai Sungai Nil, kalau kamu rasa kamu ni hamba Allah, kamu naik, dan kamu naiklah lepas pada ini. Tapi kalau kamu ni hidup dengan kudrat kamu hiduplah. Kami tak kisah pun kamu nak surut macam mana pun. Bila surat tu sampai pada Amr bin As ambil surat tu campak dalam Sungai Nil. Bila campak dalam Sungai Nil, air Sungai Nil tu naik sampai hari ni tak surut-surut lagi. Tu karamah dia panggil, karamah. Kalau campak surat kita, surut lagi air tersebut. Itu beza dia panggil demikian. Nak sebutnya keyakinan Sayyidina Umar ini sendiri. Amr bin As ni, di masjid Amr bin As ni, lebih kurang 5 tahun kebelakangan ni dah tak ada dah yang disebut dengan kehebatan malam-malam 27 Ramadan. Masjid Amr bin As ni di antara masjid yang semenjak berzaman lagi malam 27 Ramadan meriah terus. Meriah ni. Orang datang Masjid Amr bin As ni, seluruh Mesir ni, malam 27 Ramadan sampai 1 juta orang datang semayang sampai penuh jalan-jalan raya. Jalan-jalan raya ni semayang dengan siapa? Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril suara. Tapi bila naik Asisi ni nak tangkap Syekh Muhammad Jibril, kerana punca baca doa. Baca doa pada malam 27 Ramadan, minta supaya Allah selamatkan umat Islam di dataran Raba'ah. Raba'ah tu yang tak ada 4 tangan tu, yang ditembak orang Islam di sana tersebut. Tembak mati ramai kan, beratus orang mati bergelimpangan di dataran Raba'ah. Salah seorang yang baca doanya siapa dia? Syekh Muhammad Jibril. Pengalaman saya belajar dekat Mesir tu, waktu mana belajar dekat Mesir, pergi semayang malam 7 Ramadan ni, nak dapat saf yang awal dalam bulan Ramadan malam 27 ni, pergi pukul 10 pagi dapat saf yang ke-8. 10 pagi dapat saf yang ke-8. Malam 27 Ramadan ramai orang datang ni. Kita ni malam 27 ni 10 malam pun saf tamu lagi kita ni. Tempat setengah-setengah di kalangan kita. Dia ni, masyarakat dia malam 27 Ramadan meriah sungguh. Ini 10 akhir Ramadan ni mereka tak tinggal dah masjid. Kita 10 akhir Ramadan ni dah tak ada dah. Tak ada orang, tak berapa ramai, kecuali masjid-masjid yang dipahami. Masyarakat yang faham mula datang balik. Tapi mereka ni baca biasa je. Syekh Muhammad Jibril ni baca biasa je. Perhatikan juga dalam radio Aikim, suara dia tu sendiri. Tengok dalam YouTube, type je Syekh Muhammad Jibril dalam YouTube, dengar suara dia biasa je. Tapi makmum ni menggeletar ni, duduk sebelah saya ni, semayang ni, dia baca amma yatasaalun ambasa wa tawalla, baca ayat macam tu je, baca ayat-ayat yang juzuk amma je, sampai illa masya Allah. Makmum ni jatuh tumbang, semua takut sangat ni, takut ni, khusyuk ni, salat ni jatuh tumbang, pengsan kerana takutnya dengan ayat Allah. Kita je tumbang juga, tertidur dah kita. Beza kita dengan mereka semua. Nak sebutnya bangun balik, bangun, Allahu Akbar, solat balik. Sebelah ni nangis, saat menangis. Malam 27 Ramadan ni baca doa kunut ni, sejam doa kunut. Baca doa kunut. Nikmatnya saat yang demikian di Masjid Amr bin As. Ni orang yang Amr bin As ni, waktu mana dianya dekat hampir tiba ajal dia, masa ajal Amr bin As ni hampir tiba, lalu anak dia Abdullah tegur ayah dia ni, wahai ayahku, kamu pernah berkata pada kami, mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan seorang lelaki yang cerdik ketika mana dia hampir meninggal dunia. Ayah, katanya Abdullah, ayah dulu pernah saya dengar ayah cerita nak berjumpa dengan orang dekat nak mati, orang yang cerdik. Orang yang cerdik yang dia tahu suasana nak mati tersebut. Jadi sekarang dia kata, sehingga dia dapat menjelaskan perasaan pada masa itu. Ayah dulu sentiasa nak kan orang dekat nak mati ni, kemudian ayah nak tanya macam mana perasaan di waktu tersebut. Lalu ayah, wahai ayahku, kamulah lelaki itu
Dan sekarang ceritalah kepadaku bagaimana kematian itu. Anak dia tanya, ayah, sekarang ayah dah rasa dah saat mana dekat dengan kematian. Ni anak kan, kita ni kalau anak kita bercakap macam tu, pelempang terus tak dengar. Ayah nak mati ni bercakap pasal mati. Orang kita kan, dia tak boleh dekat nak mati bercakap pasal mati. Tak betul di kalangan kita. Patutnya kita ni lagi dekat nak meninggal dunia, lagi kita cerita tentang mati. Nak suruh apa dia? Supaya bersiap. Ni kadang-kadang di kalangan kita, kalau kita pergi dekat orang nak meninggal dunia, kita sebut nak mati dah tu, nak mati dah. Kita sebut demikian. Mesti orang tengok mandang kita, kurang ajar dia ni. Doa untuk orang mati pula dia sebut. Padahal bukan. Kita sebut ni dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita yang hidup ni tolonglah dia supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia pula bila dia dengar orang dah cakap tentang kematian, dia pula dia buat apa dia? Dia kena bersiap. Ya, aku nak mati dah sekarang. Aku nak mati dah. Pada diri kita. Biar kita lepas pada ni kita belajar pesan pada kawan-kawan kita, saudara mara kita. Kalau nampak Umi, Abi nak meninggal dunia, sebut Abi, Umi dekat nak meninggal dah Abi, Umi. Sebut pada kita. Biar kita sebut, jangan tak sebut. Biar kita perasan. Jangan kita letak lagi angan-angan. Jangan letak lagi cita-cita. Jangan. Bila dekat dah nak meninggal dunia, hanya letak apa dia? Harapan untuk Allah. Kita gantungkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat tersebut. Husnul zan billah. Anak-anak kita ni sebut, berbaik sangka ya Abi, berbaik sangka ya Umi. Jangan Abi, Umi tersalah buruk sangka dengan Allah. Jangan. Saat mana dekat nak meninggal dunia ni, berbaik sangkalah dengan Allah. Bila ditanya pada Amru bin As ni, anak dia tanya, Abdullah ni tanya, macam mana keadaan ayah sekarang? Amru bin Al-As lalu berkata, wahai anakku, kematian menjadikan aku amat takut. Masa nak lalu ni rasa takut. Rasa takut. Takut sungguh pada dia. Sehingga lidahku menjadi gugup. Lidah aku ni jadi terketar ni. Rasa di ketar ni. Rasa lidah aku ni rasa ketar di saat ini. Kemudian menjadikan aku bagaikan bernafas daripada lubang jarum. Aku sekarang ni macam bernafas tu dekat lubang jarum je, rasa demikian. Nafas saat ini. Lubang jarum tu sebesar mana? Kecil, halus. Nafas ni pun tak lepas lagi. Rasa tak sebagaimana biasa. Sekarang ni kita bernafas tenang je. Tapi bila dekat nak meninggal dunia ni, rasa susahnya, sakitnya saat nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian bagaikan dahan berduri yang ditarik daripada hujung kaki sampai ke kepala aku. Aku ni rasa macam kena duri yang tajam tu daripada hujung kaki tu naik daripada bawah tu naik sampai ke atas kepala tu. Rasa sakitnya tak boleh nak sebut. Nak bayangkan rasa sakit saat ini. Amru bin Al-As kemudian membaca satu syair. Alangkah baiknya jika sejak dulu lagi, sebelum aku tahu bahawa aku akan cukup, bahawa aku keadaan ini cukup menjadi pengembala kambing jantan di bukit sana. Maknanya apa dia? Kalau aku tahulah sakitnya sakarat sebegini, padahal aku tak jadi gubernur pun tak apa. Aku tak jadi orang besar pun tak apa. Aku ni kalau jadi pengembala kambing di gurun sana, jauh lebih baik daripada suasana ni. Kerana bila dekat nak meninggal dunia ni, kita pegang jawatan besar, kita pegang kedudukan besar kita ni, menyakitkan sakarat di saat mana kita menghadap depan Allah. Sakit. Orang yang ada jawatan apa-apa pun, dia akan jadi pada diri dia sesak dada dia. Susah rasa dalam hidup dia tu. Saat mana nak menghadap depan Allah. Nanti kita akan sambung cerita tentang ni. Bila kita dekat nak meninggal dunia tu, nak buat apa dia? Yang ni, wahai anak Adam, renungkanlah kematian kami. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan dua buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga, kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini,
tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله